Kejadian banjir berpunca daripada hujan lebat yang luar biasa dalam tempoh 2 jam menyebabkan sistem pembaritan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti aliran air yang sangat tinggi. Jadi kalau kita tengok unjuran tersebut dia dalam jangka masa yang sangat singkat, peningkatan itu luar biasa. Bagi mengurangkan risiko banjir kilat ini, Jabatan Pengairan Saliran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sedang melaksanakan kerja-kerja perbaikan dan menaik taraf kolam tampungan banjir di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, kalau tadi kami dah kongsikan kepada anda tentang kepentingan untuk kita mengambil insurans dan juga takaful untuk kita melindungi harta benda kita daripada kesan dan juga orang kata magnitude kesan daripada bencana alam yang berlaku, contohnya banjir dan juga tanah runtuh. Dan kali ini kami nak kongsikan secara spesifiknya tentang krisis bencana alam, dan kita bersama dengan orang yang tepat untuk bercakap mengenai perkara ini, iaitu kita bersama dengan Encik Muhammad Hilmi Abdullah, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, bersama dengan kami melalui talian Google Meet. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Izzuan dan Juhaida. Selamat pagi. Okey, ialah kita dapat saksikan tahun ini banyak sebenarnya perkara yang kita perlu lalui. Terutamanya beberapa siri banjir bermula pada tahun 2022 lagi. Tapi yang terkini apa yang berlaku di Lembah Kelang lah. Jadi saya rasa di kesempatan ini sesuai untuk Tuan Hilmi kongsikan apa sebenarnya yang menjadi punca taburan hujan yang meningkat dan juga sedikit berbeza jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini. Apa yang berlaku pada penghujung musim monsun timur laut ini sebenarnya ialah sesuatu yang dikenal sebagai keragaman cuaca itulah. Jadi monsun timur laut ini pada penghujungnya biasanya keadaan cuacanya lebih kering, kelazimannya lah. Yeah. Tapi pada tahun ini berbeza berbanding dengan kelazimannya, oleh kerana masih lagi berlaku episod hujan lebat. Kita lihat di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu juga mengalami episod hujan lebat pada penghujung. Sepatutnya biasanya pada penghujung monsun timur laut ni di Sabah, Sarawak yang lebih terkesan. Dan juga apa yang berlaku baru-baru ini apabila Lembah Kelang terjejas kejadian banjir teruk yang disebabkan seperti yang ekstrim disebabkan oleh hujan erupsi ekstrim ini menyebabkan hujan lebat yang berlaku. Pihak kami menjangkakan ataupun mendapati bahawa hujan lebat ataupun erupsi ekstrim itu kemungkinan disebabkan oleh penumpuan angin. Selain daripada faktor-faktor biasa ialah seperti aktiviti perolakan ataupun disebabkan apabila menjelang tengah hari biasanya permukaan tanah akan jadi panas, udara bergerak ke atas dan ini menggalakkan pembentukan awan hiperpeti yang besar. Tambahan lagi jika ada lembapan, sumber lembapan ini, kestabilan atmosfer yang tinggi juga menyumbang kepada berlakunya keadaan tersebut. Jadi ini adalah satu keragaman daripada biasalah yang kita perhatikan. Jadi kalau semalam kita lihat kejadian tanah runtuh berlaku di Ampang, mungkin sedikit respon awal daripada tuan sendiri. Adakah ini disebabkan oleh tanah yang begitu lembap, disebabkan oleh taburan hujan yang tidak menentu seperti mana yang tuan cakapkan sebentar tadi? Ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan. Antaranya ialah mungkin struktur geologi ataupun kesan faktor daripada geologi. Dan bagi kami Malaysia yang memantau keadaan cuaca, kami juga tidak menolak kemungkinan hujan lebat yang berlaku di Lembah Kelang itu juga menyumbang kepada keadaan tersebutlah. Jadi kita pernah berlaku juga sebelum ni apabila lepas ini hujan lebat struktur tanah menjadi tidak stabil disebabkan bebanan yang tinggi. Dan ini juga tambah juga jika saliran di kawasan tersebut kurang sempurna disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Juga ada juga mungkin kemungkinan daripada mungkin gempa bumi juga, gempa bumi yang berlaku baru-baru ini juga memberi
memberi impak kepada kestabilan struktur cerun ataupun tanah di kawasan tersebut. Jadi faktor-faktor ini boleh menyumbang, boleh menjadi penyebab kepada berlakunya kejadian tanah runtuh tersebut. Okey. Tuan Hilmi, kalau boleh kongsikan bagaimana pihak Met Malaysia menggunakan pengiraan untuk mengira taburan hujan dan apakah purata hujan yang sepatutnya negara kita terima pada waktu sekarang ini? Sekarang ni kalau ikutkan ialah penghujung musim pelaut. Kita pada minggu depan sedikit hari lagi ataupun sedikit masa lagi kita akan masuki fasa peralihan muson. Fasa peralihan muson ni ialah tempoh yang dicirikan dengan aktiviti peti yang aktif lah. Banyak peti akan berlaku pada waktu petang dan biasanya pada waktu tersebut tempoh tersebut juga berlaku banjir episod seperti banjir kilat, bumbung mungkin boleh terbang dan kita boleh menjangkakan juga berlaku juga episod seperti tanah runtuh dan sebagainya lah. Jadi maknanya musim timur laut pada kali ini tak ada nampak rehatnya lah. Berterusan menyebabkan keadaan cuaca yang lembap di negara kita dan biasanya lah kalau penghujung musim timur laut ni masuk di bulan Mac, beberapa negeri seperti di negeri utara selain Malaysia mengalami keadaan yang kering. Masa ni pihak kami diminta untuk melakukan operasi pembenihan awal. Tapi pada tahun ini berbeza, hujannya melebihi daripada kebiasaannya lah. Jadi banyak kawasan yang kami jangkakan hujannya melebihi purata lah disebab pada bulan Mac. Sebab bulan Mac ni kebiasaannya hujannya agak rendah lah bagi negeri-negeri terutama di pantai barat semenanjung Malaysia, masuk juga negeri seperti di Kelantan yang khususnya di negeri utara seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak, Kelantan biasanya agak kering pada penghujung ataupun pada bulan Mac. Tapi keadaan tahun ini berbeza dengan kelaziman itu dengan satu keragaman dari segi musim timur laut sendiri. Jadi adakah perbezaan ini akan dapat kita jangkakan lagi siri banjir ataupun bencana yang akan bakal berlaku dalam masa terdekat dan juga apakah jangkaan untuk tahun-tahun akan datang? Kalau kita lihat macam di awal siaran tadi kami bercakap mengenai soal perubahan iklim dunia yang menyebabkan perubahan iklim bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia pun juga berubah. Kalau kita lihat di Australia, banjir besar berlaku yang selama ini tidak pernah berlaku. Jangkaan untuk masa akan datang bagaimana, Tuan? Kita memerhatikan sejak 20 atau 30 tahun yang lepas, kejadian cuaca ekstrim semakin meningkat. Dari segi intensitinya meningkat, semakin kuat kita tengok. Begitu juga dari segi frekuensinya ataupun kadar ulangannya semakin meningkat juga. Jadi pihak kami tidak menolak kemungkinan bahawa episod cuaca ekstrim seperti begini akan menjadi lebih kerap pada tahun-tahun mendatang. Dan untuk tahun hadapan mendatang juga pihak kami tak menolak kemungkinan bahawa kejadian seperti ini iaitu monsun timur laut yang aktif ataupun menyebabkan tebaran hujan yang tinggi berlaku di negara kita. Jadi semua itu berkemungkinan, antaranya adalah disebabkan oleh perubahan iklim seperti Tuan katakan itu, ini yang menyumbang kepada keragaman cuaca lah. Ini semua adalah corak cuaca yang kita jangka akan berlaku pada masa-masa yang akan datang lah. Kejadian cuaca ekstrim itu akan menjadi satu norma bagi kita lah, yang lebih kerap berlaku di negara kita disebabkan oleh pemanasan global ini menyebabkan sekarang keadaan suhu di seluruh dunia di negara kita juga tinggi dan ini menyebabkan banyak wang air yang boleh dikandung atau berada di atmosfera ni lah. Jadi dengan adanya kelembapan tinggi di atmosfera, suhu pun tinggi, menyebabkan ibu peti itu memiliki yang terbentuk itu memiliki tenaga yang kuat dan ini boleh menyebabkan fenomena cuaca lain misalnya boleh berlaku juga belalai darat, seperti beliung boleh berlaku juga hujan batu yang semakin kerap kita perhatikan dan juga angin kencang sebab jadi itu adalah sesuatu yang kita boleh jangkakan pada masa-masa yang akan datang.
Tuan Hilmi, kalau kita dapat saksikan ya, perubahan iklim ini bukan sahaja berlaku di Malaysia tapi di negara luar juga. Kalau kita boleh kongsikan di Australia, banyak penduduk telah pun dipindahkan, petrol pump tenggelam habis, rumah apatah lagi, kereta apatah lagi. Jadi bukan kita sahaja di Malaysia yang berlaku banjir kilat dan sebagainya, di negara luar juga turut berlaku perkara yang sama. Jadi adakah terdapat sebarang perkongsian komunikasi antara pihak Met Malaysia dan juga pihak Jabatan Meteorologi di negara-negara luar yang juga turut terancam disebabkan oleh perubahan iklim ini dan mengalami situasi yang sama seperti banjir yang kita alami sekarang ini? Perkongsian dari segi maklumat, mungkin sedikit diskusi untuk mencari satu penyelesaian yang awal untuk mitigate ataupun mencari mitigasi situasi banjir yang berlaku sekarang ini. Met Malaysia merupakan ahli bagi pertumbuhan dunia lah. Jadi di Australia, Biro Meteorologinya ialah ahli pada Puan Meteorologi. Jadi di kalangan negara-negara anggota Puan Meteorologi Dunia ini, kami memang ada bersama yang erat. Perkongsian data itu memang dilakukan. Disebabkan keadaan cuaca di negara kita ni, kita untuk meramal keadaan cuaca negara kita juga perlu data daripada negara luar. Australia juga untuk meramal keadaan cuaca di negara mereka juga, mereka memerlukan data daripada dunia, seluruh dunia, maksudnya daripada Malaysia digunakan untuk menghasilkan ramalan. Maknanya model-model cuaca tu perlu kepada input daripada pencerapan global lah. Jadi fungsi maklumat seperti ini sangat penting. Oleh kerana dalam meteorologi ini tak ada sempadan, sempadan geografi pun tak ada, sempadan apa pun tak ada. Jadi sebab keadaan cuaca berlaku di negara luar boleh memberi impak kepada negara kita. Misalnya fenomena La Nina di Lautan Pasifik misalnya boleh impak kepada keadaan cuaca di negara kita. Salah satu sebab yang dikatakan La Nina yang sekarang ini mungkin salah satu penyumbang juga kepada keadaan cuaca lembap yang kita alami sekarang. Jadi perkongsian data itu sangat penting. Perkongsian kepakaran juga penting sebab di bawah payung Pertubuhan Meteorologi ini memang ada bersama, ada perkongsian kepakaran, ada perbincangan. Pihak kami memang bersama dengan negara lain juga lah untuk dapatkan input dari segi kepakaran, dari segi data-data yang mereka gunakan lah. Jadi saya tertarik dengan kenyataan oleh Menteri Alam Sekitar dan juga Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim. Dia menjelaskan bahawa pihak kementerian akan mempertingkatkan ketepatan untuk ramalan cuaca. Jadi apa penambahbaikan terhadap sistem yang sedia ada sekarang dan juga apakah jangkaan daripada apabila berlakunya penambahbaikan untuk sistem ramalan cuaca yang ada pada negara kita sekarang? Untuk menambah baik sistem ramalan dan ramalan cuaca ini, pertama sekali kita kena tambah baik sistem pencerapan. Seperti saya katakan tadi, kita berkongsi data pencerapan ini dengan negara lain. Kita juga mendapat data pencerapan daripada negara lain. Jadi kita perlu menambah baik dari segi pencerapan. Pihak kami sekarang ini dalam peringkat akhir ya, pada hujung tahun ini insya-Allah kita akan menambah bilangan radar meteorologi di seluruh negara kita kepada tambahan sebanyak 8 lagi, menjadikan 19 buah semuanya. Dan selain daripada itu, sistem pencerapan yang konvensional, maknanya dilakukan secara manual pun kita sedang naik taraf untuk menjadikan yang automatik, sedang dilakukan juga. Dan selain daripada itu, sudah tentunya lah sistem peramalan cuaca, model cuaca kami akan tambah baik. Kita akan tambah dari segi kapasiti pemprosesannya untuk melaksanakan model cuaca yang lebih tinggi resolusinya. Maknanya kalau lebih tinggi resolusinya lebih baik kerana kita boleh melihat perincian kawasan ataupun keadaan cuaca yang terjejas dengan lebih baiklah. Selain daripada itu sudah tentulah kapasiti pegawai-pegawai kami, sumber manusia kami perlu ditingkatkan. Jadi ini boleh dilakukan dengan latihan sangkut ataupun mesyuarat ataupun pembincangan dengan agensi-agensi meteorologi lain di seluruh dunia. Ini boleh perkongsian kepakaran sebenarnya sangat penting. Bahkan meteorologi di kawasan tropika ni adalah satu orang kata keadaan cuacanya agak paling suka diramal banding dengan di tempat lain lah. Kalau kita bandingkan dengan negara seperti di Eropah misalnya, ke Jepun,
keadaan cuacanya lebih mudah diramal oleh kerana sistem cuacanya lebih besar pada skala yang lebih besar. Di Malaysia kita seperti saya katakan, lembu putih itu memang kecil pada asalnya tapi berkembang menjadi besar, dan ini menimbulkan isu dari segi untuk kita meramal di mana ia akan berlaku, berapa lama ia akan atau tempat mana yang akan dilanda, berapa lama ia akan bertahan. Jadi kesemua itu menjadi cabaran dari segi di tropika. Memang cabaran dari segi meramal memang diakui oleh pakar-pakar seluruh dunia lah. Jadi insya-Allah dengan penambahbaikan yang kami lakukan itu, kami akan dapat meningkatkan ketepatan. Itu sasaran kami lah. Memang asal kami selama ini pun memang untuk meningkatkan ketepatan, dan dengan ketepatan yang lebih tinggi itu kami dapat maklumkan pada agensi-agensi usaha bencana untuk mengambil tindakan yang proaktif lah. Okey, baik, meningkatkan ketepatan dan juga kekerapan ramalan itu dikeluarkan untuk membantu masyarakat Malaysia supaya boleh mengambil tindakan cepat sebelum perkara tidak diingini berlaku seperti banjir dan sebagainya. Terima kasih kepada Cik Muhammad Hilmi Abdullah selaku Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia bersama kita hari ini untuk kongsi berkenaan krisis bencana alam.